الحمد لله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Di hari yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Hikmah Bulan Ramadan. Muslimin yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini jelas sekali mengingatkan kita tentang kewajipan berpuasa. Dan tujuan utama adalah untuk menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, dan ia merupakan masa gembira kepada orang yang beriman kerana setiap saat ada ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dalam bulan Ramadan adalah hari penuh barakah. Peluang untuk menyucikan diri dan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merasa gembira setiap kali kedatangan bulan ini, dan kegembiraannya disampaikan pula kepada para sahabat baginda. Muslimin yang dikasihi sekalian, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bermaksud, wahai umat manusia, kamu sedang dinaungi oleh bulan Ramadan yang besar kemuliaannya lagi berkat. Bulan yang mengandungi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Bulan yang puasanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala satu perintah yang diwajibkan, dan selain daripada itu disunatkan solat sunat tarawih pada malam harinya. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah. Yang bermaksud, sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah dalam bulan Ramadan dengan sesuatu dari perkara kebajikan, samalah seperti ia mengerjakan satu perintah Allah yang diwajibkan pada bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang menunaikan satu perkara yang diwajibkan oleh Allah pada bulan itu, samalah seperti ia menunaikan 70 perkara yang diwajibkan Allah pada bulan-bulan yang lain. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadhan yunadi munad, ya baghiyal khairi aqbil, ya baghiyasy syarri aqsir. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Yang bermaksud, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, seruan yakni dari langit menyeru, wahai orang yang ingin berbuat kebajikan, teruskanlah mara berbuat kebajikan. Wahai orang yang ingin berbuat kejahatan, hentikanlah bagi Allah melepaskan ramai orang dari neraka. Seruan itu pada tiap-tiap malam. Riwayat At-Tirmizi. Muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan ialah madrasah terbaik umat Islam bagi membina perubahan diri sepanjang tahun. Ramadan yang bermatlamat takwa, asas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah utama, iaitu
berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam dengan pelbagai ibadah di sepanjang bulan Ramadan adalah cara utama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Dan sangat benar janji Allah Subhanahu wa taala itu untuk melipat gandakan setiap pahala yang dilakukan, dan kemuncak sasarannya ialah pembersihan hati dari segala dosa yang dilakukan. Mimbar yang mulia ingin menyatakan, inilah di antara pendekatan dan motivasi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam membina kepribadian muslim sejati, agar konsep pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dapat direalisasikan dengan sebenarnya. Oleh itu amat diharapkan agar dengan menghayati hikmah bulan Ramadan ini, sekali lagi penekanan dapat diutamakan agar mampu mendidik umat Islam untuk menjadi insan yang bertakwa. Takwa ialah nilai hidup berpandukan kepada penilaian dan piawaian Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang bulan Ramadan kita dilatih untuk membuat satu lonjakan daripada melakukan sesuatu amalan biasa yang kepada luar biasa. Amalan dalam penilaian manusia kepada yang tertinggi, iaitu penilaian Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja perubahan yang kita ingin lakukan, sama ada ianya berkaitan persoalan hidup, penampilan diri, menambah pendapatan, perlulah berasaskan kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala yang berteraskan nilai takwa dan iman. Justru itu, segala ibadah yang dituntut sepanjang bulan Ramadan perlulah dilaksanakan secara jujur, ikhlas, sabar dan berdisiplin. Oleh itu perlu dilihat ataupun perlu diingat bahawa segala ibadah yang dituntut pada bulan Ramadan merupakan peluang terbaik untuk membina perubahan diri. Ingatlah, segala ibadah di bulan Ramadan yang dilakukan dengan sempurna mampu mengawal segala maksiat, segala kemaksiatan dunia, dan dapat mendidik jiwa menjadi lebih tenang dan membentuk diri menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita mengimarahkan bulan Ramadan dalam membina ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah surau-surau dan masjid-masjid dengan membawa anak-anak dan keluarga kita untuk sama-sama melaksanakan amal ibadat di sepanjang bulan Ramadan ini. Percayalah bahawa kebersamaan kita dalam proses pengabdian diri membuatkan syaitan merasa sukar dalam menggoda manusia sehingga syaitan menjadi terbelenggu pada bulan Ramadan. Yakinlah bahawa bagi mengimarahkan bulan Ramadan dengan segala ibadah dan memperoleh ganjaran pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita hendaklah diasuh dan dilatih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta bermujahadah melawan hawa nafsu. Pada bulan Ramadan, tugas untuk mengawal hawa nafsu dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala melalui latihan-latihan dan keistimewaan yang tersedia secara khusus pada bulan Ramadan dengan melakukan amal ibadah. Kita juga dituntut memperbanyakkan amal ibadah yang lain dengan mengisi ruang-ruang yang ada. Antaranya solat sunat tarawih, bertadarus, bersedekah, membaca Al-Quran, beriktikaf, menuntut ilmu dan sebagainya. Ini penting bagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mencari keridhaannya. Ingatlah, amalan wajib dan sunat pada sepanjang bulan ini merupakan latih tubi insan kepada pembersihan hati, mendisiplin anggota badan, mengukuhkan akhlak dan mencegah penyakit. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Sesiapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan keredaan Allah, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati dan mengambil pengajaran daripada isi kandungannya, iaitu yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan keampunan dan bulan meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengambil peluang dalam bulan Ramadan untuk menyucikan diri daripada segala dosa kecil dan besar.
Semoga selepas selesainya Ramadan, kita bagaikan kain putih yang suci bersih dari segala kekotoran zahir dan batin. Yang ketiga, umat Islam perlu mengambil kesempatan pada bulan Ramadan untuk memperbanyakkan doa dan amalan bersedekah kepada fakir miskin yang menjadi amalan utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.